Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Alhamdulillah hari ini hari Jumaat, penghulu segala hari. Puan-puan dan tuan-tuan sudah makan tengah hari ke belum? Okay. Right. So hari ini konten saya reka saja. Jadi sebenarnya orang kata musim durian ni. Jadi adalah ramai yang bertanya, ibu hamil ni boleh makan durian ke tak? Okay. So bagi kalau kita tanya technically kita kata yelah dalam hamil kan boleh je nak makan durian atau apa-apa sajalah orang kata ikutlah tekak ataupun mengidam ibu tu, tetapi untuk buah durian ni dia lain sikit. Okay, so kenapa dia lain sikit? Saya just in apa orang kata in general, buah durian sangat tinggi kandungan gula. Okay, so buah durian memang sedap isi dia tapi dia sangat tinggi kandungan gula dan ibu hamil banyak kes GDM, gestational diabetes mellitus. Okay, dan saya juga adalah pengidap GDM semasa saya hamil anak ketiga dan anak keempat. Jadi benda ni memang ada membataskan sedikit lah, so kita tak boleh nak makan sesuka hati kita dan macam apa tu, contoh kan pengambilan beras putih dan beras perang pun ada difference kepada GI. Macam itulah lebih kurang. So now talk about durian. Sebab tu I rasa I kongsi pasal pemakanan sebab saya rasa sometimes we think we can eat many things lah dalam hamil ni dan kemudian apa orang kata mitos yang kita boleh makan untuk 2 orang tu walaupun benda tu salah lah kan. Okay, jadi and then kita cakap pula ibu hamil kena makan banyak buah. Okay, so saya sentuh tentang kenapa ibu hamil kena makan banyak buah, kerana buah mengandungi vitamin, mineral, okay, dan juga nutrisi untuk perkembangan otot bayi dan juga untuk ibu. Kan, tapi saya memang advocate lah, this is my principle daripada mula lagi, daripada I tahu about parenting, about kehamilan, saya melahirkan, saya hamil tu semua, dan bukan hendak memperkecilkan buah-buahan tempatan. Indeed, buah-buah tempatan, buah-buah tropika, dia sangat banyak gula. Dia sangat tinggi kandungan gula. So apabila kita kena GDM, memang orang kata doktor memang dah warning kita. You kena makan yang macam mana. Roti tak boleh makan roti putih. Nasi tak boleh makan nasi putih. Kan? So all these things memang orang kata package lah kalau dah dapat. Okay? Jadi janganlah merasa sedih pula, bukan tak boleh, okay, bukan tak boleh, mungkin boleh ambil sparingly, okay, tapi I tahu because orang kata taste bud ibu hamil ni dia lain sikit. So I just want to orang kata equip ibu hamil dengan knowledge so that you can make a very wise decision on this. Okay, alright, so let's go. So I tak buat apa-apa, I just pick up from an article daripada Facebook macam biasa sebab saya rasa banyak kata information di Facebook yang tak disebarkan. So why not hari ni kita kongsi tentang orang kata bahaya mengambil durian untuk ibu hamil. Okay, right. Okay. Kalau tulisan dia kecil pun tak apa, I think it's okay. Right, so let's go from here. Okay, so kat sini saya ambil daripada Kelab Ikhtiar Hamil. This article is a bit orang kata dah agak lama juga, tapi selalu orang kata putarkan sebagai satu peringatan lah kepada ibu-ibu dalam hamil. So dikatakan kalau poster ni ibu hamil kurangkan makan durian. Kurangkan makan durian ya. Macam mana tu? Okay, right. So next. Okay, so ibu yang di awal usia kehamilan dilarang untuk makan durian kerana boleh mengakibatkan panas dalam rahim. Keadaan panas itu boleh menyebabkan keguguran kerana janin tidak mampu bertahan. Saya nak sentuh ya, because saya bukan orang pertanian ke orang yang green hands ke apa. Tapi durian ni ditanam dan dapat
dapat buah dia, kita dapat menikmati buah dia about 20 tahun. Jadi benda ni bukanlah benda yang baru. So bila kita tanam dia besok dah tumbuh kan. So it takes 20 years. Jadi maknanya akar dia tu pergi ke dalam tanah kepada yang kata macam memang deep root lah untuk menghasilkan buah ni. Jadi dia memang satu buah yang sangat istimewa dengan kandungan mineral dia yang telah diambil daripada daripada tanah ni semua. So mampatlah buah-buah ni dengan minerals yang sehinggakan mungkin orang kata too many good things, dia akan buat keadaan rahim kita panas. Sebab banyak minerals, banyak gula, dia sangat banyak benda tu semua. Kemudian berat badan bayi besar. Kandungan kalori yang tinggi berkemungkinan akan menyebabkan bayi mengalami berat badan yang besar dan kemungkinan untuk melahirkan secara normal itu tipis. So this goes to, sebab dia memang kata macam ibu tu memang dia normal, normal gula kan, tapi bila makan durian, orang kata gula tu spike. Jadi kalau ibu tu ada GDM, lagilah dia akan tambah-tambah lagi reading tinggi ni bahaya ya. So kemudian mungkin untuk ibu yang orang kata low HB tu, so mungkin dia boleh ambil lah sebab dia memang obviously dia kurang nutrisi. Tapi kita kena tengok orang kata hidangan tu. Kan? Satu ulas, dua ulas ke satu bakul, dua bakul sebab durian dah murah kan. Right? So kemudian janin kekurangan oksigen. So durian boleh menyempitkan pembuluh darah pada aliran darah dan oksigen pada tubuh ibu hamil menyebabkan kelancaran darah untuk sampai pada bayi rendah. Ini akan membuat bayi lemas dan tidak aktif. Right. So tekanan darah tinggi. Durian boleh menyebabkan darah tinggi kerana kandungan kolesterolnya yang tinggi. Kolesterol yang tinggi juga menyebab penyempitan pembuluh darah. Right, diabetes. Pengambilan durian yang banyak memudahkan penyakit diabetes. Jika awak sudah menghidap diabetes, kawal pemakanan dan gaya hidup sepanjang kehamilan. Sebab ada ibu hamil yang memang dah ada diabetes. Tapi ada ibu hamil, masa hamil je dia dapat diabetes kan. So dua-dua situasi memang kena kawal. Right, so kontraksi. Ada kes di mana boleh berlaku kontraksi jika pengambilan durian secara berlebihan. Kontraksi yang kuat boleh menjadi tanda awal bersalin walaupun belum masanya lagi. Right, kerana faktor durian ni sangat tinggi kandungan gulanya, sangat tinggi kandungan lemaknya, sangat orang kata boleh meninggikan tahap kolesterol kita dan boleh memekatkan darah kita. Jadi kita mungkin dapat kontraksi awal walaupun belum lagi waktu untuk bersalin dan kemudian orang kata tekanan darah tinggi dan sebagainya lah. So bila berlaku orang kata implikasi kepada keadaan kesihatan kita, so doktor akan buat keputusan untuk kita bersalin awal. Bayi lahir pramatang. So pengambilan durian berlebihan boleh menyebabkan bayi lahir pramatang. Sebaiknya hadkan pengambilan durian untuk kesihatan anda. So takut juga bayi lahir pramatang macam tadilah. Sebab kalau bayi tu lahir pramatang, mungkin dia punya organ kan, dia punya formation tu tak cukup sifat lagi. So kesian lah kat dia. So some babies kena duduk dekat incubator selama juga. Right? So ibu hamil kurangkan makan durian ya. Kurangkanlah makan durian ni. Right? So saya nak tunjuk. Sekejap ya. So ini ada satu cerita So saya tunjukkan bahaya dia ya. Bahaya dia. Saya pun kesian dan sedih lah. So kita kongsi sama-sama lah cerita ni untuk kebaikan kita ya. So ini yang ditulis lah ya. Sekadar satu pengajaran. Sekarang Pantang Melayu Lama pun orang kata mengarutkan durian ni. So badan masing-masing kita share untuk pengajaran. So bayi 39 minggu maut dalam kandungan akibat ibu makan durian. Maksudnya ibu tu belum lahir lagi lah, belum melahirkan bayi ni, tapi bayi ni meninggal di dalam perut.
Okay, so buah durian mempunyai kelazatan tersendiri yang hampir setiap orang tidak boleh menafikannya, terutama pencinta durian. Lalu bagaimana dengan wanita hamil? Okay, so sebuah kisah dipetik, wanita ini hamil 39 minggu bersuamikan seorang askar di mana dia teringin ataupun mengidam nak makan durian sebelum bersalin. Okay, so pernah dengar kan dulu apa ada satu cerita yang nak makan, tak silap saya ulas nangka ke macam tu pun ada juga kan. Okay, right, so katanya wanita tersebut memakan dua biji buah durian, bukan dua ulas ya. Okay, so katalah satu biji tu I think kalau dua biji durian tu mungkin dalam 500 gram isi dia tu. Okay, so selepas dia makan tubuhnya terasa hangat, kemudian dia meminum air cap badak untuk menyejukkan badan. So tidak lama selepas itu anak dalam perutnya bergerak dengan pantas, berpusing, bergelut lama dan secara tiba-tiba berhenti. Okay, so wanita ini kemudian dikejarkan ke hospital. Ketika bersalin, doktor mendapati anak dalam kandungannya sudah terkulai tanpa nadi. Okay, bagi yang ingin mengetahui adalah bahaya memakan durian bagi ibu mengandung, ada 9 sebab tu. Okay, so dia boleh sebabkan bayi lahir cacat, dia boleh sebabkan keguguran, dia boleh buat kecacatan janin, dia boleh menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang mengakibatkan darah tinggi, dia mengalami meninggikan kolesterol, mengakibatkan sakit jantung dan stroke. Okay, mengalami preeclampsia iaitu pembekakan seluruh badan, terutama muka. Okay, lahirkan bayi dengan berat dan badan yang besar, so tidak normal, janin kekurangan oksigen dan bayi kekurangan darah. Okay, so sama-samalah kita menjadikan kisah ini sebagai tauladan dan pengajaran. Cukuplah kita mengotakan hasrat perut dengan ala kadar jika kita tahu ia memudaratkan kepala bayi. Okay, so apa yang saya nak kongsi kat sini, I think I dah ni. Okay, I stop sharing. Okay. Baik, so buah durian ni dia sangat panas. Okay, sebab kita dah cakap dalam hamil ibu ni dia ada bayi yang sama suhu dengan manusia biasa. So dia dah dia membekalkan haba kepada bayi ni, kemudian suhu air ketubannya panas, and then kita makan, kita buat semua aktiviti bersama dengan bayi dan kita makan durian pula yang menyumbang kepada rasa panas tu. So in English kita kata heaty tau. So heaty ni kadang-kadang kita tak tahan tau. Okay, so untuk ibu hamil yang dah pernah lalu lah kan. So makan durian dia heaty. Okay, it's not about puan ambil air daripada pangsa durian tu kemudian kita minum lepas kita makan durian tu kan. It's not about that. Okay, it's about durian tu itself is heaty. So kalau kita makan 2 biji instead of 2 ulas, so dia akan menyumbang kepada kepanasan di dalam tu. So bayi pun tak selesa, kita pun tak selesa. Okay, belum cerita lagi yang kandungan gula dia boleh buat orang kata gula dalam darah tinggi, kemudian meninggikan tahap kolesterol, menyempitkan pembuluh darah, boleh menyebabkan penyakit kepada jantung dan juga stroke dan so many things. But all in sebenarnya buah ni tak salah. Okay. Buah ni tak salah. So yang salah ialah kita. Yang salah ialah kita kalau kita kata tahap kesihatan kita tu tak membenarkan, janganlah kita memandai-mandai. Okay, sebab sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna lagi. Okay, so berpada-padalah. Okay, so probably kalau nak betul-betul jaga dalam trimester pertama dan trimester ketiga tu memang kena jaga-jaga. Okay, sebab dalam trimester pertama kalau kita rasa panas sangat, so kebarangkalian berlaku keguguran tu ada sebab panas kan. So janin tu dia rasa panas. Dan juga untuk trimester ketiga kita rasa panas sebab baby dah besar. Okay, so baby pun tak ada ruang nak pergi, and then di sekeliling dia pun air ketuban tu pun memang suhu badan kan. So memang mungkinlah berlaku perkara-perkara yang kita tak nak lah. Contoh macam dipaksa bersalin awal, kemudian mendapat kontraksi awal dan sebagainya. Okay, tapi maybe yang waktu selamat ialah dalam trimester kedua, mungkinlah selamat sebab masa tu kita dah lepas fasa mabuk. So kita rasa selera makan kita ada, okay, ada banyak orang kata ada banyak benda yang kita mengidam. So mungkin dalam trimester kedua tu boleh layan, tapi sparingly.
So keyword dia memang moderation. So walau macam mana kita suka pun, kalau kita tak nak benda ni memudaratkan kita ataupun kita menyesal kemudian hari, so kita ambil lah sparingly. Okay, so kadang-kadang nak lepaskan ngidam tu, some people dia resort kepada orang kata pengganti lah ataupun alternatif. So some of them like ice cream durian, crepe durian, and then crepe durian, lepas tu a lot of things lah, apa-apalah durian base lah. Tapi yang tahu macam yogurt ke, ice cream ke, benda simple macam tu, kadang-kadang kita rasa kita nak makan juga kan. Tapi nak layan tekak tu, so kita ambil dalam kuantiti yang kecil dan boleh dipelbagaikan. Okay, tapi walau macam mana pun bentuk rupa puan ambil durian, so ada orang ambil tempoyak ada orang ambil tempoyak, ada orang ambil apa tu, Allah, apa ikan patin tu, kan, masak tempoyak ikan patin tu, kan, so ada jugalah durian-durian kat situ kan. Okay, so whatever it is lah, dia tidak melarikan bentuk durian ini memang tinggi kandungan gula. So yang tu puan-puan kena berhati-hati, sebab bila kita masak kita tambah lagi gula dalam tu kan. Okay, so itulah, nak layan memang tekak sedap tapi akhirnya nanti dia akan memudaratkan kita. So I think itu saja untuk hari ni, simple. Okay, tak nak apa-apa yang memudaratkan, kita saling pesan. Kita pesan dan kita saling memberi peringatan. So I think that's all from me for today. So Alhamdulillah, I am going to share about khidmat penghantaran makanan oleh Pantang Plus. So kita kesan yang ibu dalam pantang dia tak tak apa orang kata tak cukup fit lah untuk spend masa yang banyak di dapur. Okay, so why not kalau kata untuk memudahkan memesan makanan penghantaran makanan setiap hari, dalam makanan tu disediakan segar, kemudian disediakan mengikut kalori yang diperlukan oleh ibu itu. Okey, dan juga teknik memasak itu tidak macam masak makanan kita lah, orang biasa kan, penuh dengan sambal lah apa semua. So semua adalah kaedah masakan sihat dan berkhasiat seperti rebus, grill, kan, panggang, bakar, kukus, macam tu. Okay, so some people dia rasa lagi mudah dia dapatkan perkhidmatan makanan berpantang, jadi dia tak perlu nak fokus kepada banyak habiskan masa di dapur. Sedangkan kita ni dah guna banyak dah otot-otot kaki sewaktu hamil dan dalam dewan bersalin kan. Jadi memang rasa lengung bila kita kena berdiri lama. Okay, so kalau boleh elakkan, especially in the first 2 ke 4 minggu lah, macam tu. Okay, kemudian supaya kita dapat jimat masa di dapur, okay, makanan tu dah sedia terhidang, jadi kita boleh concentrate ataupun fokus masa kita kepada anak kita dan juga diri kita. Sebab kalau masa dalam pantang ni, kita banyak trip pergi toilet. Okay, so banyak trip pergi toilet, jadi kita hygiene pun nak kena observe, nak pegang baby pun nak kena observe, and then masuk dapur pun nak pegang makanan. So you know, all this bercampur-campur. So dalam keadaan sekarang, kita letakkan keutamaan kebersihan itu lebih daripada segalanya. Jadi puan kena pergi toilet. Okay, kita kena pergi 2 jam sekali, 3 jam sekali kita kena pergi toilet. So lebih baik letakkan faktor kebersihan itu dahulu. Okay, so itu untuk penghantaran makanan berpantang. Kemudian kita pun ada pesanan untuk ibu yang sedang hamil dan sedang menyusu, ada vaksin yang sesuai untuk puan-puan. Okay, so semalam pun saya nampak ada satu selebriti yang sedang hamil, dia pun membuat vaksin. Okay, so sila daftar di apps MySejahtera dan dapatkan vaksin yang sesuai untuk ibu hamil dan juga ibu menyusu apabila kandungan puan dalam 18 ke 33 minggu. Okay, so itu adalah tempoh yang sesuai. So jika tidak, puan boleh buat selepas bersalin lah. Okay, and finally would be muat turun e-book percuma kami di website pantangplus.com. So e-book percuma yang pertama kami keluarkan ialah panduan pemakanan semasa hamil. So kita akan keluarkan dengan the second e-book
okay, soon kita akan wawarkan. So ibu ini saya fikir lebih baik saya lengkapkan pengetahuan puan tentang maklumat yang betul. Okay, supaya kita ada maklumat bila kita nak buat sesuatu keputusan, contoh nak makan apa kan, apa semua. Sebab ada macam common belief lah, ibu hamil selalu dia ingat dia nak makan suplemen tau, tapi makan suplemen tu adalah kerana kita rasa kita memang tak cukup ambil makanan yang betul, real meal tu. So bukan makanan suplemen tu ialah makanan kita. Kan, so kita rasa kita kurang dan kita boleh ambil, ataupun memang doktor dah cakap you memang kurang kalsium contohnya, so you akan ambil dalam bentuk suplemen. Tetapi why not kita ambil makanan yang sangat tinggi kalsium? Sebab I tahu walaupun ramai orang katalah dia tak minum susu kan, tapi ada banyak benda sekarang ni. Saya tak rasa keju tu adalah benda yang asing untuk kita, sebab kita memang orang kata macam-macam makanan telah dikejukan. So I think keju is one of them kalau you tak ambil susu. So it doesn't mean that kita makan kerana kita rasa oh kita patut ambil, tapi puan kena tengok pola pemakanan puan sendiri. Bila rasa dah tak cukup baru kita ambil suplemen. Ini orang fikir dia tak makan apa-apa dia ambil suplemen. So itu bukan orang kata falsafah sebenar ya dalam pemakanan semasa hamil. Okay, right. I think that's all from me for today. So take care and stay safe. Tolong sama-sama kita doa supaya Malaysia cepat keluar daripada kemelut COVID ini, okay, be it in the perspective of health dan juga political stability dan juga ekonomi, sebab semua orang perlu bekerja dan menjana pendapatan. Kita pun tak nak susahkan government kan. So I think please pray for all, right? And then puan-puan, please take care of yourself. Jika puan-puan rasa a bit, I don't know, maybe whether it's the right word, rasa sedikit tekanan dan sebagainya, so luahkan, jangan disimpan, sebab kita tak nak kesihatan mental pun sama naik juga dengan kes-kes COVID dan sebagainya. So okay, I think itu saja daripada saya. Take care and stay safe. Kita jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.